Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana anda mendengarkan kami di laman web kami airadio.oum.edu.my. Dan pastinya bersama dengan Fatin dan juga tetamu undangan kita iaitu Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Kegunaan Open University Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat hari ini Ustaz ya. Alhamdulillah, ya Allah Ta'ala sihat. Okey Ustaz, kita masih lagi dalam segmen Fiqh Ibadat, pengajian Islam ya, dalam modul kita Fiqh Ibadat. Okey, dan Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan pendengar semua di luar sana berkenaan dengan tajuk kita yang terakhir, iaitu berkenaan masih lagi kalau anda lihat di laman web kami solat jamaah, tapi bahagian hari ini bahagian kedua berlainan pula dia punya isu-isu yang kita nak tengok hari ini Ustaz. Mungkin pada minggu yang perjumpaan lepas Ustaz boleh kongsikan dengan kita sedikit. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini dalam ruangan ini. Sebagai peringatan lah, dalam perjumpaan yang lepas 3 minggu ni ya, kita dah ketinggalan 3 minggu sebab urusan-urusan yang tertentu lah ya. Jadi kita bincang dulu tentang hukum solat jamaah. Jadi kita tahu solat jamaah ni bila tanya hukum, kita akan sebut hukumnya sunat muakkad, sunat lah. Tapi sebenarnya dari segi ilmunya ada 3. Ada masa hukumnya wajib, fardu ain, ini fardu kifayah. Dalam mazhab Syafi'i kata fardu kifayah, maknanya dalam satu kumpulan tu mesti ada orang yang mendirikan solat jamaah. Kita katakanlah dalam satu kampung kah, satu tempat lah, kena ada. Kalau tidak ada siapa pun mengadakan solat jamaah, mana semua orang tempat tu akan berdosa. Itulah konteks fardu kifayah. Tapi dalam mazhab Hambali dia kata fardu ain, setiap orang mesti jamaah. Sebab tu kita pergi mana-mana pun kalau ada orang Bangla ke misalnya tempat kita tu, dia akan ada nak juga berjemaah tu mesti kena, sebab dia wajib. Dia wajib fardu ain. Kita ni pegang fardu kifayah. Fardu kifayah tu dalam kawasan tertentu lah. Tapi bagi orang perseorangan tu, kalau dah ada tempat tu, di tempat tu dah ada orang mengadakan solat jamaah, jadi kita sunat je lah. Itu kita pegangnya itulah. Baik, tapi kita bincang juga tentang syarat. Bila kita jamaah ni kena ada imam, kena ada makmum. Siapa nak ada imam, siapa nak ada makmum? Itu pun kita telah perbincangkan dengan lebih lanjut, mungkin ciri-ciri imam tadi. Imam tu kena yang palingnya orang yang baik bacaannya. Sebab dia baca Fatihah, Fatihah tu rukun. Kalau rukun tak betul, tak sah, maka semua yang tak habisnya. Jadi imam tu kena mantap Al-Quran dia. Itu di antara syarat yang kita bincang lah. Kemudian kita bincang juga tentang di antara orang yang di imam ni, selain daripada dianya orang yang mantap di Al-Quran, kita nak orang yang lebih tua dan orang yang dah lebih dulu hijrah. Kita bincang konsep hijrah. Hijrah tu bukan mana pindah. Zaman Nabi kata orang yang lebih dulu hijrah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang ni tak adalah hijrah tu. Yang dimaksudkan hijrah yang kita bincang dahulu ialah orang yang hijrah daripada perangainya yang lama kepada yang barulah, dan tinggal dah perangai-perangai buruk tu jadi orang baik, dia jadi imam. Itu di antara yang kita bincang pada minggu lepas, perjumpaan yang lepas. Okey Ustaz, mungkin boleh Ustaz kongsikan berkenaan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Ya, hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bincang tentang nak mengadakan solat jemaah ni, ada imam, ada makmum. Kita ada bincang dulu syarat makmum, syarat imam. Hari ni syarat makmum. Syarat makmum benar. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan balik lagi selepas ini untuk kita kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan syarat-syarat makmum. Jadi jangan ke mana-mana, anda kena terus saja mendengarkan kami di iRadio OUM dan tak asing anda. Terima kasih kerana mendengarkan kami di laman web kami. Okey, dan pastinya anda masuk kita temankan Fatin di sini untuk segmen Fiqh Ibadat yang berdarah secara langsung hanya hari Jumaat bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi. Dan bersama Fatin ketika ini di studio kami iaitu Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Kegunaan Open University Malaysia, dan hari ini tajuknya berkenaan dengan solat jemaah tapi bahagian yang kedua. Okey Ustaz, seperti yang telah dijanjikan sebelum kita berhenti rehat seketika tadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita berkenaan dengan syarat-syarat makmum. Jika pada perjumpaan yang lepas berkaitan dengan kriteria ataupun ciri seorang imam, jadi sekarang kita nak tahulah berkenaan dengan makmum. Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan,
sembahyang jemaah ni ataupun solat jemaah ada imam dan ada makmum, baru dikatakan jemaah. Baik. Yang lepas kita bincang syarat imam, sekarang nak bincang syarat makmum. Yang pertama, makmum ni mestilah berniat mengikut imam. Tak mestilah lelaki perempuan, sebab imam dulu kita kata imam mesti lelaki. Perempuan boleh jadi imam tak? Boleh jadi imam, tapi sama-sama perempuan. Sekarang makmum tak kira lah makmum lelaki makmum perempuan. Yang pertama, dia kena niat mengikut imam masa dia takbir tu. Jadi katalah dia nak sembahyang Isya, aku sembahyang Isya 4 rakaat mengikut imam ataupun menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Itu nama dia niat imam, niat jadi makmum. Apa kata kalau dia tak niat? Kalau seorang tu makmum, dia tak niat jadi makmum, tak niat mengikut imam, ada kemungkinan dua. Yang pertama, memang jelas sekali dia tak dapat pahala jemaah lah. Dia tak dapat pahala jemaah sebab dia tak mengikut imam, tak niat mengikut imam. Yang kedua, kadang-kadang boleh menyebabkan solatnya batal. Macam mana solatnya batal? Okey, dia tak niat mengikut imam, tetapi dia tunggu imam. Ikut je, follow je. Katalah kita kalau kita niat dia tak mengikut imam, kita kena baca panjang lah. Sendirilah individu. Sendiri baca sendiri. Tapi kalau kita dalam jamaah, dalam berjamaah ramai-ramai, kita tak boleh pergi dulu. Kita tunggu. Bila dia tunggu tu menyebabkan batal. Kamu kata kamu tak ikut imam, kamu tunggu apa imam? Itu menyebabkan solat tu batal. Contohnya macam ni. Keadaan yang pertama, dia pergi solat di belakang satu orang, kononnya dia nak ikut imam tu, tapi dia tak niat lah dalam niat tu. Aku sembahyang Isya 4 rakaat mengikut imam, dia tak niat. Aku sembahyang Isya 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, tapi dia ikut orang tu. Kalau setakat ikut saja tak apa lagi, tapi bacaan dia kena sama lah. Maksudnya imam baca habis, dia baca habis, imam rokok, dia rokok dan sebagainya. Yang tak boleh tu, dia tak niat mengikut imam, tetapi dia tunggu imam. Dia baca Fatihah habis, baca surah habis, imam tak habis lagi, dia tunggu. Tunggu tu menyebabkan batal, sebab mana ada rukun tunggu. Ini biasanya berlaku dalam keadaan begini ya. Keadaan macam mana? Orang tu dia niat mufaraqah. Mufaraqah, Ustaz. Apa makna mufaraqah? Tu yang belum dapat dikenal pasti. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut. Mufaraqah ni mana dia bercerai daripada imam. Contohlah, kita bincang minggu lepas, perjumpaan lepas, syarat imam tu dia baca Fatihahnya betul. Sekarang ni imam baca tak betul, makmum ni orang yang baik bacaannya. Dia mula-mula dia niat ikut imam. Aku sembahyang Isya 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Lepas tu dia dengar imam baca Fatihah tak betul. Misalnya dia kata siratal ladzina an'amta alaihim, dia tak boleh kata sad, dia bunyi shin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau sad jadi shin, batal lah. Sebab dah bertukar makna. Imam tu mungkin dia dah sah pada dia, sebab dia tak boleh dah. Tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh nak buat apa dah. Jadi dimaafkan pada dia. Tapi dia tak boleh jadi imam. Sebab dia bacaannya tidak tepat. Tak tepat. Jadi makmum ni dia ikut belakang, dia tak tahu. Dia pun takbir Allahu Akbar, aku sembahyang ikut imam. Imam baca syiratal ladzina, dia pun niat aku bercerai daripada imam ni, ataupun aku mufaraqah daripada imam ni. Maksudnya dia tak mau lagi ikut. Kalau dia dah mufaraqah daripada imam, dia tak ikut imam, dia tak boleh tunggu imam. Maksudnya dia sendiri. Dia kalau dia baca habis, dia baca Fatihah habis, imam baca surah tak habis lagi, dia baca lagi surah. Dia baca surah, imam habis satu surah, imam tak habis lagi, dia kena baca surah lain. Sambung sampai imam tu habis surah, imam rokok, dia pun rokok. Dia rokok bukan ikut imam, dia hanya bersama-sama saja. Tak mau bagi orang lain tahu. Kan, tak mau bagi orang tahu kata dia mufaraqah. Dia hanya bersama gerakan imam, dia tak niat ikut imam. Itu cara dia. Maksudnya pergerakan tu masih lagi sama. Kalau imam sujud, dia pun sujud. masih sujud. Tapi dia tasbih semua bercerai lah. Bercerai. Dia baca tasbih dalam banyak lah. Itu imam baca, dia baca tasbih 3 kali, imam belum lagi bergerak rokok sujud kan, dia sambung lagi 4 kali, 5 kali. Mana dia akan ke belakang je. Itu baru boleh. Tapi kalau dia berhenti tunggu tu menyebabkan batal lah solatnya. Sebab dia tidak
berjamaah dengan imam, tiba-tiba dia tunggu imam. Itu yang katakan tadi, niat mengikut imam, tapi dan niat mengikut imam mesti sama dengan imam. Jadi ada masanya niat mengikut imam, ada masa orang tak niat mengikut imam. Dia pergi Allah Akbar, aku sembahyang syafaat Allah Taala, tapi dia ikut imam tu. Tu yang tak boleh. Okey. Jadi dia ada memperak kepada imam, tapi dia sentiasa ikut imam. Itu yang tak boleh. Syarat dia tu. Okey, yang kedua pula ya. Yang kedua, sembahyang makmum dengan sembahyang imam ni sembahyang yang sama jenis. Macam mana sama jenis? Contoh sembahyang lima waktu kan. Sembahyang lima waktu tak apalah. Katalah selalunya dalam bulan Ramadan berlaku, tahu macam mana? Imam sembahyang tarawih, dia sembahyang makmum sembahyang Isya. Boleh. Dia niat ikut, aku sembahyang Isya 4 rakaat ikut imam. Imam sembahyang tarawih, imam sembahyang 2 rakaat, imam beri salam, dia bangkit tambah lagi 2 rakaat. Itu boleh sebab sembahyang jenis yang sama. Sembahyang Isya, sembahyang tarawih jenis sama, mana ada rakaat ada sujud. Yang tak boleh jenis tu berbeza. Maksudnya jenis solat tu solat tu katalah kita nak sembahyang zuhur, tu imam sembahyang jenazah. Mana lari jauh tu. Sembahyang jenazah tak ada rakaat, tak ada sujud. Tak ada sujud, berdiri je kan. Berdiri saja. Ataupun imam tu sembahyang, orang baru lepas sembahyang jenazah. Jenazah ada depan tu orang tak ubah. Sekarang imam nak sembahyang zuhur pula, biasa kan. Sekali lah ni. Sekali. Dia datang kemudian tak tengok sembahyang, dia pun sembahyang. Tapi dia sembahyang jenazah. Allah Akbar. Dia kata sembahyang jenazah. Tiba-tiba imam rukuk. Dia buat imam rukuk ni sembahyang jenazah ni. Dia pun ikut rukuk. Tak boleh lah sebab tak sama dia punya jenis solat tak sama. Bentuk dia tu kan. Bentuk tak sama. Itu dia katakan tak boleh tu kerana berbeza bentuknya. Berbeza. Ataupun sembahyang yang lain. Katalah sembahyang gerhana bulan ke matahari ke, tapi imam tu bercadang nak adakan khutbah. Lepas sembahyang kita khutbah. Kata gerhana bulan gerhana. Jadi bulan gerhana tu waktu petang lagi, kita waktu awal lagi maghrib dah gerhana. Masuk waktu Isya, sebelum lepas waktu Isya, imam pun nak sembahyang gerhana. Imam pun takbir gerhana, lepas gerhana datang makmum dia ingat sembahyang Isya. Dia pun takbir ikut sembahyang. Maka imam sembahyang 2 rakaat. Dia pula sembahyang 4. Sembahyang gerhana ni sebab ada kejadian tu berlaku. Ada khutbah. Khutbah. Biasanya sembahyang gerhana ni ada sunat dia adakan khutbah lah, macam hari raya. Jadi bentuknya tak samalah. Ini sembahyang ada khutbah, ini ada khutbah. Jadi tak boleh makmum tu berimamkan sembahyang yang berbeza. Dia nak sembahyang Isya tapi imam sembahyang gerhana. Jadi tak sama. Jadi itu syarat dia mesti sembahyang makmum dengan sembahyang imam ni selaras satu bentuk. Kalau tak sama tak boleh ikutlah macam sembahyang apa tadi, sembahyang apa jenazah dengan solat fardu. Itu memang lain pun, jenazah tu memang lain. Dia tak rokok pun. Ada orang yang jangan rokok lah. Tu yang belakang-belakang tak perasan. Tak perasan. Ada tahu. Ada. Orang ni dia tak pernah sembahyang. Tak pernah ikut lah kan. Dia tak pernah ikut orang sembahyang jenazah. Jadi tak pernah sembahyang, dia tak tahu lah sembahyang. Sekali orang mati tak ada orang, tinggal dia seorang. Orang sudah sembahyang. Yang belakang-belakang dia pun ikut tak tahu juga. Yang seorang tu mungkin dia pernah ikut orang, tapi dia pun tak boleh jadi imam, tak tahu. Dia ikut orang ni, orang pandai sikit jadi imam. Jadi imam dia baca-baca rokok sujud. Habis sembahyang tanya, kata apa? Sembahyang rokok pada sujud ni. Kami duduk sembahyang untuk imam lama dah, tak pernah ada rokok pada sujud. Oh, itu sembahyang untuk imam sedang sembahyang sekarang ni aku di imam. Sembahyang pula dekat mak mentua aku kena buat lebih lah. Pandai-pandai sendiri lah ni, ustaz tambah-tambah. Padahal dia tak tahu, dia tak pernah buat. Dia belajar saja tapi tak pernah melakukannya. Jadi confuse kata orang, silap. Orang belakang tak belajar banyak tapi mengikut. Ada pengalaman. Jadi maknanya sembahyang tu kena jaga sebab jenis-jenis dia berbeza antara satu sama lain. Kena ambil berat dan ambil tahu lah ni. Jangan nanti kita sendiri yang memalukan. Kita kena tahu
Satu lagi sembahyang jenazah ni orang ingat orang lelaki saja. Tidak. Orang perempuan pun boleh sembahyang. Dan kalau hari itu ada kematian, tak ada siapa pun orang lelaki dalam kampung tu. Nak buat macam mana? Jadi orang perempuan lah yang kena. Boleh sembahyang. Sembahyang. Kalau orang perempuan sembahyang, dah terlepas dah waktu kifayah tu. Baik. Okey, Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Okey. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk melihat lagi beberapa syarat makmum. Tadi Ustaz dah sentuhkan 2 Ustaz. Ya. Okey, kita berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, kerana terus setia mendengarkan kami di iRadio UJM melintasi minda anda. Radio UJM melintasi minda anda. Terima kasih banyak kepada anda kerana terus setia mendengarkan Fatin dalam segmen Fiqh Ibadat pada hari ini. Dan tajuknya masih lagi berkenaan dengan solat jemaah, tapi berkenaan dengan syarat-syarat makmum. Tadi telah pun kita bincangkan 2 syarat, yang pertama dan yang kedua. Jadi kita mintalah tetamu kita, iaitu Profesor Madar Dr. Muhammad Yusof Ahmad, untuk berkongsi dengan lebih lanjut berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih. Baik, dah 2 kita bincang. Yang pertama berniat mengikut imam, yang kedua solat makmum dengan imam mesti sama, satu bentuk. Yang ketiganya mengikut perbuatan imam. Maknanya dia terus mengikut, jangan potong lah. Janganlah pula terlebih cepat pula daripada imam ya. Jangan lebih cepat dan jangan lambat lebih daripada 2 rukun. Maksudnya kalau imam kita baca Fatihah, imam rokok. Imam rokok kita kena rokok lah, ikut. Imam i'tidal, dah 2 dah. Imam sujud kita belum rokok lagi, batal. Maksudnya jangan tinggal lebih daripada 2 rukun lah. Itu dikatakan mengikut perbuatan imam. Jangan lebih dulu, jangan lebih kemudian 2 rukun. Yang keempatnya mengetahui keadaan imam. Jadi imam tu memang imam tu sembahyang zuhur, tapi imam ni sembahyang zuhur ni dia sembahyang tamam ke sembahyang musafir. Maksudnya kita perlu selidik dahululah imam tu ya. Ini biasanya di jalan lah. Kalau kita pergi masjid di kampung kita, memang orang sembahyang dah tahu dah, memang sembahyang tu ialah sembahyang apa panggil? Sembahyang tamam, sembahyang orang bermukim. Tapi sekarang ni kita di jalan kita ni di Malaysia ni, daripada Perlis sampai ke Johor ada apa? RNR. Apa? Rehat dan renti dan rehat. Rehat dan rawat. Rehat dan rawat. Okey. Rawat dan rehat. Jadi di situ ada tempat makan, ada tempat solat dan sebagainya. Jadi masa mana kita pergi pun sentiasa ada orang solat. Kita pergi kita nak ikut orang tu sembahyang, aku nak ikutnya. Jadi kita kena pasti dulu dia sembahyang ni sembahyang tamam ke ataupun sembahyang musafir. Musafir ni memang qasar. Qasar dan jamak. Jadi kita kena tahu, kalaulah kita nak sembahyang tamam, jangan ikut orang sembahyang musafir. Maksudnya macam kita janganlah bila berhenti ke RNR tu terus ikut siapa yang jadi imam tu, kita terus ikut. Maksudnya kita kena kenal pasti dululah. Jadi kena sama. Kalau dia sembahyang qasar, jadi orang yang bermukim ni dia boleh ikut orang sembahyang qasar. Waktu sembahyang 2 rakaat kita boleh sambung 4 rakaat. Tapi kalau orang musafir ni dia ikut orang suruh sembahyang, tiba-tiba waktu sembahyang 4 rakaat, dia nak 2 rakaat, dia buat macam mana? Tadi dah niat 2, sekarang waktu buat 4. Dia tak boleh berhenti macam tu. Sebab itulah dia kena apa? Mengenal pastilah. Kena pasti dulu. Sembahyang tu sembahyang yang mana yang boleh ikut. Dia kena tahu dulu sembahyang keadaan imam. Jadi dalam kita punya modul mengatakan tidak sah orang musafir solat qasar di belakang imam yang solat tamam. Tu ayat dalam modul ya. Tapi kita kena pasti dulu Ustaz. Mungkin ada yang terlepas pandang ni, solat qasar ni solat tamam tadi Ustaz dah kongsikan dengan kita lah. Tamam tu maksudnya imam tu dia bermukim lah, dia menetap di situlah. Tamam tu sembahyang sempurna. Maknanya sembahyang yang 4 rakaat, Zuhur, Asar dan Isya tu sembahyang 4 rakaat, dia memang buat 4. Itu namanya sembahyang tamam, sempurna. Sembahyang qasar ni sembahyang orang musafir kan. Okey, kemudian imam dan makmum ni berada di satu tempat. Maknanya di sebuah bangunan, di satu tempat di padang ke di manakah.
Tu begitulah. Jangan ada jarak. Kalau jarak tu jauh sangat, tak boleh lah. Jadi dalam kitab-kitab fiqh, bahkan dalam kita punya modul pun ada diterangkan tentang perincian tentang jarak ni. Contohnya dalam masjid. Dalam masjid jauh mana pun kita boleh ikut imam. Kita masjid kita luas. Imam di depan sana. Nampak kecil imam kecil. Ya. Kita di belakang. Kita boleh niat di hati kita nak ikut orang tu sembahyang. Sebab kita masih lagi dalam satu tempat lah. Jadi bukanlah mesti imam tu imam masjid. Katalah kita masuk dalam masjid, kawan kita duduk di depan tu dia sembahyang. Sembahyang apa pun tak kira. Jadi kita duduk belakang ni kita boleh niat aku nak ikut orang tu sembahyang. Jauh pun tak apa dalam masjid. Di luar masjid tak boleh. Kalau di luar masjid tak boleh lebih daripada 300 hasta. 300 hasta ni macam mana ya? Hasta tu ada kaitan dengan yang tu Ni hasta macam ni lah. Hasta ya kan tadi yang depa tu. Depa macam ni lah, depa ni. Jadi mana jangan jauh lah. Macam dalam bilik ni, suara sembahyang di dalam, suara sembahyang di luar boleh ikut. Dekat lagi. Masih dekat lagi. Jarak dia. Kalau jauh lagi tak boleh. Itu syarat nak berimam tu ataupun syarat yang berjamaah mesti imam dengan makmum ni dekat dan tahu. Tidak boleh lebih jauh daripada 300 hasta. Kalau dalam masjid tak apa, banyak mana pun tak apa, tapi mestilah masjid. Tapi kalau imam dalam masjid, makmum di luar masjid, macam mana pula? Yang kita kirakan tadi tidak lebih 300 hasta macam tu juga. Jadi jangan cari kita kata dua-dua di luar masjid. Imam pun di luar masjid, makmum pun di luar masjid. Sekarang imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Jadi makmum di luar masjid dia tak boleh ukur dengan imam. Dia ukur orang belakang. Yang belakang lah. Ataupun pintu lah. Jangan jauh daripada orang belakang. Orang belakang tu jangan jauh 300 hasta. Kata imam tu sembahyang Jumaat lah katakan. Dalam masjid sembahyang Jumaat dah penuh, nak masuk tak boleh. Di luar ni panas sangat. Tiba-tiba belakang sana ada pokok. Dia duduk bawah pokok. Boleh sah sembahyang Jumaat dah. Tapi dengan syarat pokok yang duduk tu dengan orang yang belakang sekali dalam masjid tu tidak melebihi 300 hasta. Itu syarat dia lah. Ini jarang orang bincang ni. Jadi ramai yang tak tahu Ustaz. Tak tahu. Saya perhati tengok orang sembahyang dalam di luar masjid ni. Dia duduk berkata-kata sana sini. Boleh bukan salah, tapi kawasan masjid tu luas sangat. Lebih 300 hasta tak boleh lah. Kalau tak lebih tak apa. Sama ada belah tepi atau belah belakang. Biasanya belah belakang lah. Itu syaratnya. Untuk bila untuk imam dan makmum lah kawasan. Kalau lebih jadi macam mana? Batal lah. Tak sah. Tak sah lah. Tak sah sebab dia mengikut imam dan jarak yang jauh. Dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tak apa. Tak kisah. Asal dengar je. Mazhab Hanafi syarat dia mengetahui pergerakan imam. Daripada kita dengar tu lah. Dengar ataupun nampak. Jadi dia duduk dalam bendang, orang sembahyang di kampung, dia boleh ikut. Lagi dia dengar suara tu, orang tu kata Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, dia dengar, dia boleh ikut lah jauh mana pun. Kita tak boleh lah. Masjid di kampung kita duduk dalam bendang, orang sembahyang, walaupun dengar tak boleh sebab jauh. Mazhab Hanafi jauh mana pun tak apa, asalkan dengar. Dengar tu maknanya dia mengetahui pergerakan imam. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan topik kita pada hari ini. Jadi anda semua jangan ke mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM Melintasi Minda Anda. Fik Ibadat menemui anda setiap Jumaat 10 pagi hingga 11 pagi hanya di iRadio OUM Melintasi Minda Anda. Di dalam website kami ada web streaming di situ, anda boleh melihat Fatin dan juga Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad pada hari ini 3 jam 11 pagi nanti. Okey Ustaz, mungkin boleh terus kita kongsikan tajuk kita hari ini berkenaan dengan syarat-syarat makmum. Telah kita kongsikan dengan anda semua di luar sana, ada 5 syaratnya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut lah. Silakan. Okey ya. Ada 2 lagi kot ya. Baik. Tadi kita kongsikan tentang niat ikut imam, kemudian makmum
sama dengan imam tentang solatnya. Tak boleh solat jenazah dengan solat fardu, tak boleh. Sama mengikut perbuatan imam, jangan potong, jangan lambat. Kemudian mengetahui keadaan imam, memungkinkan musafir. Kemudian imam dan makmum berada dalam satu tempat. Kalau jauh tu jangan lebih daripada 300 hasta. Sekarang ni imam dengan makmum ni, makmum tidak menyalahi imam. Macam mana pula tu Ustaz ya? Menyalahi itu ini bahasa pondio kita ni kan. Maksudnya kalau imam nak buat yang sunat, makmum kena ikut. Contohnya imam nak buat, dia sembahyang subuh, dia bukan subuh lah, sembahyang apapun, imam nak sujud apa kita bincang tu, sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Orang Melayu ni kalau sembahyang subuh pagi jemaah, dia tahulah sujud sajadah. Masalahnya dia jangan sangat lah. Kata satu malam tu imam sembahyang Isya, dia baca surah-surah yang ada sujud sajadah, dia pun sujud. Makmum ni tak mau ikut. Tak boleh. Sebab dah kamu niat mengikut imam, saja aku sembahyang Isya 4 rakaat mengikut imam, kena ikut semua apa yang imam buat. Yang tak boleh ikut tu kalau imam tambah rukun. Macam mana tambah rukun? Tambah rukun yang sedia ada tu lah. Kan ada 13 rukun tu, pergi tambah pula lagi lain. Kan rukun sembahyang tu. Jadi katalah sembahyang Isya 4 rakaat, makmum ni dah tahu dah ni rakaat yang keempat, dia duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Tiba-tiba imam bangkit tambah 1 rakaat lagi. Pada imam dia rasa dia baru 3, 4. Kira imam was-was lah ni. Was-was. Kita yakin kita ada 4, jangan ikut imam. Maksudnya kita habiskan solat kita lah kerana kita yakin dah 4 rakaat lah. Kita duduk tahiyat tu. Padahal kita nak bagi salam awal ataupun tunggu imam duduk. Jangan imam tambah 4, kita pun tambah 4, kita tahu kita dah lebih, maka kita akan batal. Yang sekarang ni menyalahi imam ialah imam buat yang sunat. Jadi imam sembahyang Isya malam tu, dia baca surah-surah yang ada sajadah. Imam pun sujud sajadah. Makmum kata apa ni? Tak rokok tak lepas sujud ni. Imam rokok, makmum rokok. Tak boleh lah. Sebab imam buat perkara yang sunat, dia ada sujud sajadah, kita kena ikut dia. Kena ikut lah. Ikut sujud. Lepas tu baca surah pula, barulah rokok. Jadi berlaku ya. Saya dapat laporan banyak tempat berlaku. Imam ni dia nak amalkanlah. Bila baca ayat sajadah, dia boleh sujud. Imam pun tak tahu, dia orang tak nak ikut. Imam pun tak ikut. Lepas tu lepas bayang bergaduh, bertukar lah apa ni, imam lupa ni, imam lupa rokok ya dah. Bukan imam lupa rokok, memang dia sengaja tinggal rokok sebab nak sujud. Dia bangkit tu baca surah pula, boleh rokok. Jadi makmum tak ikut, dia tak ikut tu batal makmum tu. Jadi sebab bila kita niat mengikut imam, apa yang imam buat kita kena ikut, melainkan imam buat perkara yang membatalkan solat, jangan ikut. Apa perkara membatalkan solat? Antaranya tambah rukun, tambah rakaat. Imam tambah rakaat, bukan imam tambah rakaat sebenarnya. Imam terlupa. Yalah, imam was-was. Jadi dia tambah satu lagi. Kita pun tengah angan-angan tak ingat. Imam sembahyang 5, kita pun ikut imam. Kita dah batal, imam tak batal. Itu ya. Yang seterusnya, apa habis lagu ni? Tidak mendahului imam pada tempat duduk. Macam mana tu? Mungkin makmum tu tidak boleh duduk depan imam ke? Imam tu mesti kena yang terdepan sekali. Lepas tu jangan belakang dia makmum. Ini jarang berlaku. Tapi berlaku pada tempat-tempat tertentu. Tempat mana? Yang pertama sekali kalau sembahyang jemaah ni, masjid 2 lapis. Masjid 2 lapis Imam, macam mana masjid 2 lapis tu? 2 lapis lah, 2 tingkat. Imam di atas, makmum di bawah. Sembahyang jemaat misalnya, orang ramai sembahyang hari-hari semua sembahyang di atas. Hari Jumaat sembahyang atas bawah lah sebab orang ramai. Imam dan sebahagian makmum duduk di atas, tingkat atas. Sebahagian makmum duduk tingkat bawah. Jadi kena pastikan yang tingkat bawah tu, tingkat bawah tu makmum jangan lebih daripada had ini. Maksudnya kita kena tanda lah. Tanda makmum
kena jangan lebih daripada had ni. Sebab kalau kamu lebih daripada had ni, kamu dah melebihi imam. Lebih ke depan daripada imam. Oh. Ke depan tu bukan mesti ke depan macam kita sembahyang macam betul tak? 1 inci terlepas ke depan lah. Kan? Imam berdiri setakat tu, kita ke atas, kita di bawah, kita ke bawah ni terlebih sikit ya. Tu tak boleh lah sebab melebihi imam lah tu. Ataupun masjid yang ada kaki 5. Oh, kan? Yang kat tepi-tepi. Tepi-tepi masjid begitu. Lepas tu ada dinding-dinding ataupun jajak agak-agak. Di luar tu ada sikit kaki 5 tu baru ada dinding lain pula kan. Jadi hari Jumaat ke hari apa orang ramai penuh. Jadi orang dalam penuh, orang luar penuh. Tiba-tiba orang luar ni depan tu kosong, dia pergi ke depan lagi. Dia pergi ke depan lebih daripada tempat imam. Jadi kalau dia niat jemaah mengikut imam, solat dia yang tak sah sebab dia terlebih daripada imam. Lebih terkehadapan. Itu dalam keadaan yang macam itulah. Di Masjid Madinah ya. Masjid Madinah, di luar masjid tu, di dataran tu dia berbuat tanda. Makmum jangan lebih daripada tanda ini. Maksudnya dia dengan jelas lah arahan tu. Jelas dia buat tanda, buat tiang, tulis lagi makmum jangan lebih daripada had ni. Tapi musim haji makmum ke depan banyak jemaah. Tapi bukan orang Malaysia lah. Orang Malaysia pandai. Dia tak pergi sana. Tapi kita kena maksudnya peka lah ni dengan keadaan tu. Kena. Kalau tidak kita maksudnya jadi, kenapa dia tanda tu mesti ada sebab kan. Ada sebab kita ni main langgar je kan. Tak boleh lah macam tu. Tu tempat yang macam tu lah lalu berlaku. Saya perhati juga dulu masa saya muda-muda perhati di masjid-masjid tu. Selalunya orang yang duduk di kaki 5 ni dia akan terlajak ke depan. Dia tak perasan. Ni dah sebab dia dah macam dekat luar dah tak nampak dah. Tak nampak. Dekat imam tu, kat mana kedudukan imam tu kan. Sebuah masjid tu berlaku macam tu juga. Jadi siapa pun tak tegur. Kemudian satu guru tu bagi tahu lah. Dia kata, jadi makmum dia memang tak tahu. Ahli kuasa yang tahu ni kena ambil perhatian. Maknanya macam kita ada tingkat bawah tadi, tingkat atas ataupun di luar kaki 5 ni, ahli kuasa kena letakkan had makmum setakat ni. Dengan lebih setakat ni. Sebab lebih daripada ni maknanya kamu dah ke depan daripada imam. Jadi macam mana kamu sembahyang ikut imam, duduk depan imam tak boleh lah. Kena di belakang lah. Itulah keadaan masjid. Dalam keadaan biasa macam mana? Okey, sembahyang berjemaah ni kalau seorang, 2 orang saja. Kalau 2 orang tu maknanya makmum dengan imam tu berdiri dekat-dekat. Dekat-dekat mestilah makmum tu ke belakang sikit aja. Tapi kita sekarang ni jauh. Ya jauh. Takut sangat. Dan maknanya kalau ujung kaki makmum tu dia dah sama di tumit imam tu dah belakang dah tu. Cukup dah tu. Sebenarnya sikit je lah pun dekat belakang. Kalau kita tengok orang sembahyang jemaah, imam di depan, makmum di belakang. Pernah perasan tak orang perempuan sembahyang jemaah macam mana? Perempuan ramai-ramai sembahyang jemaah, satu baris panjang. Imam duduk kat mana? Tak pernah jumpa sini kan? Jarang-jarang lah. Kita tahu jumpa perempuan imam sembahyang depan. Aisyah, Nabi suruh Aisyah jadi imam sembahyang. Nabi kata duduk di dalam barisan, dalam saf. Dia tak boleh pergi ke depan macam kita ni, macam biasa. Jadi lelaki imam ke depan. Kalau perempuan imam sama-sama dengan makmum dalam saf. Walaupun demikian dia kena ke depan sikit supaya tahu kita ada imam. Sikit tu maknanya setengah inci pun ke depan lah tu. Jadi sebagai imam dia ke depan sikit, walaupun setengah inci, walaupun 1 inci. Dialah imam. Walaupun sama-sama saf tapi dia ke depan sikit. Tapi kalau orang lelaki memang kena ke depan tu satu had sujud lah. Sehingga orang belakang boleh sujud. Itu kalau dalam saf. Kalau seorang 2 orang saja sebelah lah. Itu. Jadi syaratnya berjemaah ni mestilah imam di depan, makmum di belakang. Kalau makmum di depan, imam di belakang, tidaklah terjadinya solat. Tak sah solat makmum tu. Solat imam sah, makmum tak sah. Keadaan-keadaannya jarang kita nampak lah. Cuma kita bagi tahu 2 keadaan tadi. Masjid yang ada atas bawah tu dan juga masjid yang ada kaki 5. Biasanya orang yang kaki 5 ni dia ke depan sikit. Atau orang yang atas bawah ni, ya bawah tu dia ke depan. Dia tak perasan. Jadi dalam hal ini
yali atau kuasa tu dengan arahan imam, dia kena hadkan tempat duduk orang bawah ni macam ni. Itulah kita tiada. Okey. Apa pun terima kasih kepada Ustaz Yusof kerana sudah hadir ke konti kami pada hari ini. InsyaAllah Ustaz pada minggu hadapan kita akan sambung lagi dengan pelbagai topik yang menarik lagi berkenaan dengan fiqh ibadat ini. Okey, dan untuk anda semua di luar sana yang ke mana-mana kena terus setia mendengarkan Air Radio OIM Menatasi Minda anda. Assalamualaikum.